Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala dapat kita sama-sama berjumpa lagi. Walaupun kita tidak dapat bersua muka secara bersemuka, tapi kita dapat bersemuka di dalam Google Meet, insya-Allah. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan belajar pendidikan Islam bahagian adab. Tajuknya Mari Beriadah. Tajuknya Mari Beriadah. Awak boleh guna buku teks ataupun Ustaz ada buat nota dah. Ustaz akan tunjuk nota yang Ustaz buat. Nota ni boleh mempermudahkan awak lah. Sebab dalam buku teks itu biasanya dia letak dalam bentuk ayat. Jadi awak kena keluarkan sendiri. Contohnya ada adab beriadah. Awak kena baca petikan, kena waktu bit sesa. Maka Ustaz permudahkan, Ustaz buat nota. Ustaz akan tulislah. Adab beriadah. Nombor 1 ke dia. Nombor 2 ke dia. Nanti Ustaz tunjuk dah. Dan nota ni Ustaz beri kepada awak dah. Ustaz akan beri kepada awak dalam Google Form. Awak buka Google Form tu yang Ustaz hantar dalam WhatsApp tu. Dalam tu ada nota tu. Dalam Google Form tu. Awak tulis nama kan. Biasa buat kan? Baru ni ada tak buat. Tulis nama, deja. Kemudian pergi ke halaman seterusnya. Ustaz bagi video ataupun nota. Nota tu. Ustaz tak situ lah nota. Untuk mempermudahkan awak. Mudah nak dapatkan maklumat. Awak tak perlu keluarkan daripada ayat yang panjang tu. Dalam buku teks tu dia bagi dalam bentuk ayat ni. Okey, bersedia? Ustaz akan tunjuk. Lagi ya? Okey, Ustaz akan tunjuk dah. Ustaz akan tunjuk, bersedia. Okey. Nampak? Nampak ke? Sak besar sikit. Semua nampak? Nampak. Sak besar sikit. Ni Ustaz buat ni. Okey dah. Besar lagi. Apa? Nampak ni? Nampak. Jelas dah tu. Okey. Unit yang kedua, Mari Beriadah. Mari Beriadah. Awak pernah dengar riadah? Riadah. Tahu riadah? Tahu. Apa dia riadah ni? Siapa dia boleh rayak? Syami boleh rayak? Apa dia riadah? Pernah dengar riadah? Riadah. Riadah ni apa dia? Lupa dah. Allah, lupa dah. Melayu mudah lupa ni. Riadah. Riadah ni bersenam lah. Riadah ni asalnya daripada perkataan bahasa Arab. Kata pinjaman bahasa Arab. Orang Arab guna riadah. Kita pun pinjam. Kita buat jadi bahasa Melayu. Riadah. Riadah maksudnya bersenam. Bersenam. Mari bersenam. Mari beriadah maksudnya bersenam. Kita gerak badan. Buat pergerakan badan. Gerak kepala, gerak kaki, gerak tangan. Tu orang panggil riadah. Ustaz. Ya, apa dia? Buka surat berapa? Muka surat 168. Satu ni habis. Yalah, bahagian adab. Kita nak beradab. Okey. Kita nak bersenam pun ada adab yang mesti kita jaga. Islam ni dia ajar belaka dah, ingat molek. Ustaz royak sama dah kan. Islam dia ajar belaka. Royak agama Islam agama yang sempurna. Kita nak bersenam pun ada adab dia. Nampak tu? Okey, mari beriadah maksudnya mari bersenam.
Okey, dia tanya situ tu. Ada gambar apa ni? Gambar otak. Nampak tu gambar otak dia. Muka surat 168 bawah tu. Ada gambar otak manusia ni. Otak manusia. Dia suruh mikirlah ni. Dia tanya ke apa? Ustaz tulis kat Rumi tu. Apakah yang akan terjadi jika kita malas beriadah? Kalau kita ni malas beriadah, apa dia agak akan jadi? Malah bersenam, lepas makan malah. Apa ni makan rajin, bersenam malah. Jadi gano agak-agak. Cuba mikir, jadi gano. Kejap. Kita nak senang. Kita tidak mahu bersenam, tak mahu gerak-gerak ke tangan, duduk tidur 24 jam. Jadi gano agak-agak. Awal je kita bangun. Awal. Ustaz tanya jadi gano agak-agak. Tubuh kita ni akan jadi gano. Akan jadi lembek. cegah. Jadi lembek, tidak bermayuk, penyakit pun mari. Macam-macam penyakit akan marilah. Sebab itulah dia tanya tu. Dia tanya, apakah yang akan terjadi jika kita malas beriadah? Maka dia akan terjadi benda-benda yang tidak baiklah. Tubuh badan kita akan jadi lemah dan seumpamanya. Sebab itulah kena beriadah. Ambil masa beriadah. Gerak lopak-lopak sikit. Jalan. Kita sejuk lah. Sejuk berapa ekor kau rumah awak? Tak ada. Ya. Bila mandi rasa sejuk air. Baru lepas mandi? Lepas mandi. Awal apanya? Ustaz mandi pukul 4 lagi. Sebelum subuh. Kita tengok Putra masa tu kita tu tengok kita buka betang daging Dia bangun awal betul. Ingatkan tidur. cucunya. Apa? Bangun main game? Lah, kita ingat aku dia macam dia off macam off main game. Lepas tu Lepas tu apa? Lepas tu ada duk main game. Ada main game. Duk tunggu Ustaz, bila tak belajar ni? Tengok belajar ni. Ada gangguan. Okey, tengok. Pengertian riadah. Apakah maksud riadah? Untuk kecek tu tutup mic. Siapa yang tak tutup mic ni? Okey, kita tutup mic. Tutup mic dah lah. Awak nak kecek baru itu dah. Nanti tak belaga seorang. Pengertian riadah. Maksud riadah ni apa dia? Dia kata maksud riadah ialah gerak badan. Kita gerak badan kita. Senaman ataupun senamai. Orang panggil senamai. Atau segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang. Kita buat pada waktu lapang lah. Boleh kita buat masa belajar boleh? Tak boleh. Kena buat pada waktu lapang. Ada masa dia lah. Untuk menyihatkan badan seperti bersenam, bermain dan berekreasi. Itu maksud dia. Nampak ni Ustaz tulis ke Rumi ni untuk mudah awak baca. Nota ni ada dalam Google Form dah. Lama awak cari duk mana. Ustaz Wi dah dalam Google Form. Itu maksud riadah. Iaitu gerak badan. Kita gerak badan kita buat senamai. Buat masa mana? Pada waktu lapang. Pada waktu lapang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyihatkan badan. Supaya tubuh badan kita ni sihat. Urat saraf kita ni bergerak. Darah boleh jalan, molek lacak, molek jalan. Sebab tu kena beriadah. Seperti bersenam. Bersenam tu kira riadah lah. Bermain. Bermain tu kira riadah dah. Ataupun berekreasi. Berekreasi tahu ke apa dia? Kita pergi jalan-jalan. Orang panggil jalan ataupun berjogging ke. Berekreasi. Naik bukit ke. Setengah orang tu suka naik bukit gunung kan. Tu kira riadah dah tu. Berekreasi. Tu maksud riadah dah. Ingat molek. Dalam Google Phone ada bahagian nota dan ada bahagian latihan. Awak kena buat tu. Buat Google Phone. Jangan tak buat lah. Tu latihan pengukuhan kita. Tu maksud riadah. Kena gerak badan. Senamai ataupun kegiatan
yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan badan. Contohnya bersenam, bermain, berekreasi, berjogging, naik bukit. Okey, kemudian seterusnya. Ni muka surat 169. Dalam buku teks muka surat 169 dah. Dia ada kecil sebelah atas kiri itu dia ada tulis tazkirah. Tazkirah. Tazkirah ni maksudnya peringatan. Umar Al-Khattab ni nama seorang sahabat ni. Nama seorang sahabat yang masyhur ni. Sayyidina Umar Al-Khattab. Pernah berkata. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata, ajarlah anak-anak kamu memanah, menunggang kuda dan juga berenang. Jadi Sayyidina Umar kata dia suruh kepada orang ramai supaya ajar anak ni apa dia? Memanah, belajar memanah. Belajar memanah. Kemudian belajar apa dia? Menunggang kuda. Zaman dulu orang guna kuda, tak ada lagi basikal, motosikal ni. Zaman dulu. Orang naik kuda, naik keldai. Keldai ni yang kecil daripada kuda. Dan dia slow sikit pada kuda, keldai. Ustaz pernah naik keldai. Walaupun kecil tapi gagah keldai. Cuma tak laju lah. Kalau naik kuda ni laju. Jadi Sayyidina Umar berkata kepada orang ramai supaya ajar anak, kalau ada anak, ajar anak ni apa dia? Memanah, belajar memanah. Kemudian menunggang kuda dan juga berenang. Ni contoh-contoh riadah lah ni. Memanah, menunggang kuda, berenang, ajar. Jadi Sayyidina Umar suruh orang ramai supaya ajar anak dia. Memanah, menunggang kuda, berenang. Zaman dulu orang memanah, zaman dulu tak ada bedil lagi. Tak ada bedil senapai, tak ada lagi. Kalau perang dia guna panah. Dia guna panah, guna pedang. Zaman kita ni belajar bedil. Belajar bedil. Belajar bedil, belajar menunggang kuda. Menunggang kuda zaman ni boleh kira. Ustaz pernah pergi, kena bayar RM70 sejam. Sejam kena bayar RM70. Nak belajar menunggang kuda. Bukan murah deh. Kau ada? Ada. Dalam ni ada hok pegang kuda ada. Syami pegang kuda ada, Syami. Tak ada Kita deh. tak payah kuda. Oh, tak pegang. Lepas tu lembu pegang. Jadi siapa yang nak naik kuda boleh. RM70 sejam. Kita Tak pernah tengok. naik. RM70 Kita nampak sejam. dah. Kita nampak dah kuda. Okey. Jangan jauh. Jadi belajar Belajar memanah, belajar nunggang kuda, belajar berenang. Macam awak nak belajar berenang. Sekolah Islam ada kelab berenang. Kemudian ada taekwondo, belajar taekwondo, ilmu mempertahankan diri. Silat. Jangan duduk saja. Belajar memanah. Lah ni banyak kelab memanah dah ni. Kelab. Sekolah kita ada kan walking memanah tu. Ingat nama apa dah? Saya tak ingat nama apa. Walking memanah. Kebahasaan. Perangkat kebahasaan boleh pergi. Dia belajar, dia masuk kelab memanah. Kemudian seterusnya, ni contoh riadah lah ni. Memanah, menunggang kuda, berenang. Jangan kita nampak riadah ni apa ya? Aerobik ke? Aerobik saja ni. Okey. Hukum riadah. Hukum riadah. Apa ya hukum riadah ni? Wajib ke? Sunat ke? Macam ada hukum ni kot. Bukan hukum hukum dari sudut ni. Pak awak belajar tu lah hukum 5 tu. Wajib, sunat, makruh. Tu. Belajar ke? Jah 3 ke belajar. Hukum wajib, haram, sunat, makruh, harus. Hukum 5 tu.
Bukan Okey. hukum 5 tajwid dak. Ha. Kenapa sulit? Setiap perbuatan kita ni ada hukum dah. Setiap perbuatan kita ni ada hukum. Hukum taklif ni. Ada hak haram, ada hak wajib. Contohnya sembahyang 5 waktu. Apa dia hukum dia? Sembahyang 5 waktu. Hukum dia apa dia? Wajib. Wajib. Sedekah hukum dia apa dia? Sunat. Isap rokok hukum dia apa dia? Isap rokok hukum dia apa? Kecil. Kita tak kecil. Haram. Malah Isap kita rokok kecil pasal haram. rokok. Dah banyak kali habis kita kecil pasal rokok. Wah. Jadi hukum riadah ni hukumnya adalah harus. Harus ni maksudnya boleh. Boleh. Harus dan digalakkan. Harus dan digalakkan. Hukum dia adalah boleh. Bahkan kita digalakkan beriadah. Boleh pahala. Ya gialah ke sunat. Kena cara gialah ke sunat. Boleh pahala. Kalau kita niat untuk menyihatkan badan dengan beriadah, maka boleh pahala. Jadi kalau ada soalan tanya, hukum riadah jawapannya ialah harus dan digalakkan. Oh, harus dan digalakkan maksudnya. Lepas tu? Molek lah. Harus dan digalakkan maksudnya hukum dia adalah boleh dan digalakkan kita bersenam. Maksudnya boleh pahala lah. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama sahabat dah. Daripada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Okey, mana? Okey. Lepas ni tu. Lepas tu? Okey, ni. Ni. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Allah Ta'ala suka orang yang kuat. Cegah. Dia beriman, kemudian dia ni kuat, cergah. Maka lebih Allah Ta'ala suka daripada orang beriman tapi lembek. Lembek. Maya lembek. Kita cegas. Allah Ta'ala suka hak cegah, kuat. Daripada orang beriman tapi lemah. Lembek. Jadi kita kena kuat lah. Kena kuat. Biar cergah. Jadi nak supaya tubuh badan kita cegah, kita kena bersenam, beriadah. Jangan banyak tidur. Kalau banyak tidur, maka tubuh akan jadi lemah. Darah jadi tak mengalir molek. Kita tubik darah hidung. Sebab itulah kena beriadah. Okey, seterusnya. Okey, ni pula. Oleh yang Okey. Oleh yang demikian untuk menjadi orang yang kuat dan sehat kita perlulah Selalu beriadah. Oleh yang demikian untuk menjadi orang yang kuat, kalau kita nak jadi kuat, nak jadi sihat, kita perlulah selalu beriadah. Biar beriadah sama. Setiap hari ke ataupun seles hari ke. Kena beriadah, kena gerak tubuh badan kita ni. Sendi-sendi ni kena gerak. Barulah darah ni lancar molek. Nak semaya pun jadi segar. Nampak tu? Jangan jadi lembek. Seterusnya, ada-ada beriadah. Okey, ada-ada beriadah ni dalam buku teks dia bagi dalam bentuk ayat. Dalam bentuk petikai panjang. Awak kena buat tubik sendiri. Tapi di sini Ustaz tulis dah. Ustaz tulis secara ringkas dah. Mudah. Awak baca saja dah. Ada-ada beriadah. Pertama, menutup
Aurat. Kita nak beriadah pun kena tutup lah aurat tu. Aurat tu kena tutup. Nak jogging Kita kau, nak mana ada apa, nak naik aurat. basikal pun kena tutup aurat. Tahu aurat dah? Aurat. Kita tahulah aurat. Aurat kalau perempuan ke apa dia? Seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan tangan. depan belakang. Kalau lelaki antara pusat hingga Tu. tu aurat tu. Kena tutup lah. Nak bersenam, nak beriadah, nak jogging kau, nak gapo, nak main bola kau, kena tutup aurat. Tu adab dia. Islam ajar dah. Menjaga Yang kedua, menjaga kebersihan. Kena jaga kebersihan. Kebersihan ni mana-mana pun kita kena jaga. Jangan kita pergi jogging di jogging tu. Tamat tu kuhan ni. Lepas jogging, makan tahu kok si. Tak boleh pahala, boleh dosa dah. Boleh dosa. Kena jaga kebersihan dah. Kena jaga kebersihan. Yang ketiga, apa dia? Memelihara semangat kesukanan. Contohnya kita main bola ko. Kena jaga semangat kesukanan. Biasalah main bola kadang-kadang tepuh. Ni tepuh sikit. Nak marah lalu. Tu tak ada semangat kesukanan. Nampak tu? Kita tak guna berlatih. Kita bersini saja. Kena ada semangat kesukanan. Atau tenaga. Berlawan dengan betul lah. Berlawan dengan betul lah. Semangat kesukanan. Bahasa dia dah kalau main sukan ada hak menang, ada hak kalah. Contohnya berlomba lari deh. Berlomba lari ataupun lari jarak jauh. Kita ni nombor 2, nak nombor 1. Kita pun tolak orang depan, boleh? Boleh. Tak boleh. Tu tak ada semangat kesukanan. Jangan buat gitu lah, ikutlah. Ikut hak molek hak betul lah. Biar ada semangat kesukanan. Bahasa dia dah. Kita main sukan ni ada menang, ada kalah. Kita nak baca nombor 4. Baca nombor 4. Memilih kawasan yang sesuai dan selamat. Okey, kita nak beriadah, nak bersenam, cari kawasan yang sesuai dan selamat. Boleh beriadah atas jalan? Boleh. Tak boleh. Cari tempat yang selamat deh. Sesuai dan selamat lah. Yang kelima. Menjauhi amalan negatif. Dalam sukan seperti pembaziran dan aktiviti sukan seperti pembaziran dan aktiviti yang mengandungi unsur judi dan rasuah. Okey, adab yang kelima, kita menjauhi amalan negatif dalam sukan. Dalam sukan ni ada amalan-amalan negatif, contohnya bazir. Kita bazir, buat itu pembaziran. Ataupun aktiviti yang mengenai unsur judi dan rasuah. Ada setengah orang tu dia berjudi. Dia tengok orang bola lari dia judi. Kita judi 2. Kalau nombor 4 tu menang, aku menang. Kalau nombor 5 tu menang, mu menang. Judi. Judi 10 ya. 10 ya, 100 ya. Tu panggil judi lah tu. Ataupun kalau orang main bola, contohnya Kelantan lawan Johor. Kalau Kelantan menang, mu boleh pitih 50 ya. Kalau Johor menang, aku boleh pitih 50 ya. Tu judi dia panggil dah. Tak boleh. Tak boleh ada unsur judi dan juga rasuah. Rasuah tahu rasuah? Rasuah. No. Tahu rasuah. Contohnya orang main bola, orang lain wi rasuah. Dia kata, aku bayar kepada kamu 10,000. Mu jangan sumbat go dah. Dia jadi penyerang. Orang pun bayar 10,000. Jangan sumbat go. Main belah mana pun jangan sumbat go. Boleh gitu? Tak boleh. Tu orang panggil rasuah. Rasuah. Tak boleh.
Jadi kena jauhi amalan negatif ni. Yang keenam, sentiasa mengingati Allah. Sentiasa ingat kepada Allah. Walaupun kita semasa beriadah pun kena ingat kepada Allah Ta'ala ni. Sebab Allah Ta'ala tengok belakang kita buat ni. Segala perbuatan kita Allah Ta'ala tengok. Ingat balik. Segala perbuatan kita Allah Ta'ala tengok. Jadi kena beringat kepada Allah Ta'ala. Kena ingatlah. Walaupun semasa riadah sekalipun. Kena ingat kepada Allah Ta'ala. Okey, itulah adab. Ada berapa tu? 6. Ada ne dah, ingat balik. Ada adab beriadah, ada ne sini. Kemudian seterusnya, bawah tu dia ada gambar. Dia ada gambar permata. Ini maksudnya menjaga keselamatan dan maruah diri. Gambar permata ni maksudnya benda ni penting lah. Benda ni bernilai lah. Nilai yang dapat kita ambil apa dia? Sentiasa menjaga keselamatan dan maruah diri. Kita hendaklah jaga keselamatan kita dan jaga maruah diri kita. Duk mana-mana kena jaga keselamatan, kena jaga maruah diri. Kita ni ada maruah. Duk mana-mana pun kena jaga maruah. Setengah orang tu kan. Kalau duduk sini ya jadi juru. Kalau duduk lain ya jadi tak juru. Ada. Ada. Contohnya orang duduk Kuala Lumpur. Masa duduk Kelantan juru pakai tudung molek. Apabila pergi Kuala Lumpur, nya pecak tudung. Tu tak asyik gitu dah. Kena jaga, duduk mana-mana pun kena jaga maruah diri, kena jaga keselamatan. Semaya jangan tinggal, jangan balik kampung semaya juru nak tunjuk ke orang kampung ni. Apabila balik Kuala Lumpur, pakai tak maya dah. Tak asyik gitu dah. Maruah diri kena jaga walaupun di mana kita berada. Begitu juga keselamatan pun kena jaga. Bahkan semasa nak bersenam pun kena jaga keselamatan. Jangan kita bersenam di tepi sungai ke. Takut gelecoh jatuh tepi parit. Ataupun tempat-tempat yang berbahaya. Tak boleh. Okey, kemudian yang terakhir. Kepentingan adab beriadah. Apakah kepentingan dia? Ada berapa ni? Ada 9, 10. 10. Okey, kepentingan adab beriadah. Apa yang penting dia? Kepentingan dia. Pertama, badan sihat. Badan kita akan sihat. Badan kita akan sihat. Sebab itulah kena beriadah. Nak ayat pentingnya apabila kita beriadah, badan kita ni akan sihat. Kena beriadah lah. Setiap hari ataupun selesai hari. Kena beriadah. Kemudian seterusnya, terhindar daripada penyakit. Apabila badan sihat, maka penyakit pun tak marilah. Darah, ngalir molek. Tak marilah penyakit. Jadi masalahnya, kena penyakit jantung, kena penyakit darah tinggi sebab darah tak ngalir molek. Darah jadi beku. Kena penyakit apabila kita beriadah, maka darah boleh ngalir molek, peluh tubik. Maka terhindar daripada penyakit. Kena beriadah. Yang ketiga, keselamatan semasa sukan terjamin. Apabila kita jaga adab beriadah, maka keselamatan kita terjamin lah. Kita tak beriadah tepi-tepi lokal. Tidak beriadah di atas jalan raya. Maka keselamatan kita terjamin. Itu kepentingannya kita ikut adab beriadah. Yang keempat, masa diisi dengan perkara yang berfaedah. Masa yang terluar tu, masa lapar yang ada tu kita beriadah. Maka terisilah dengan perkara yang berfaedah. Yang masa ni dia sama ada dua. Sama ada berfaedah ataupun tidak berfaedah. Kalau kita isi dengan benda yang berfaedah, maka tidak berfaedah tu tak ada lah. Kalau kita isi dengan benda yang tidak berfaedah, maka faedah tu tak ada lah. Jadi pandai atas kita dah. Maka isilah masa dengan perkara yang berfaedah. Jadi apabila kita jaga adab-adab kita, semestinya dia akan memberi kita faedah kebaikan.
Yang kelima, mendapat pahala. Oh, beriadah boleh pahala deh. Ya, kau boleh pahala. Ustaz, buku suara apa ni? Oh, muka suratnya 171. Dia dalam bentuk ayat. Dia dalam bentuk ayat panjang. Ustaz buat tubik ni, mudah ni. Nota ni ustaz buat mudah. Apa tadi? Kepentingan adab beriadah. Dalam buku teks tu tak ada gini. Dalam buku teks tu dia ada dalam bentuk ayat. Tak? Dalam bentuk ayat panjang gitu. Tak ada dalam bentuk 1 2 3 ni. Ni ustaz buat mudah ni. Suruh mudah ke awak. Ada ustaz dalam buku. Dalam buku ada. Awak kena buat tubik sesa. Tak? Ada apa? Nak tahu muka surat berapa? Nanti ustaz tunjuk dah. Nak tahu muka surat berapa? 171 lah. 171. 171 ni? Sudah tunjuk ke ustaz? Ada? Ni. 171. Ada? Ni Itu tulis apa tu? Ni. 171. Nanti ustaz tengok. Tu. 171. Adab beriadah. Nampak gambar orang tu tu? Orang apa tu? Nyanyi tu? Ceria. Boria tu. Peria. Mari berboria. Mari peria. Boria ni nyanyi lah. Nyanyi orang Pulau Pinang dah, Boria ni. Nyanyi beramai-ramai. Tengok tu. Kepentingan adab beriadah tu dia bagi kepada awak dalam bentuk panjang gitu. Maka ustaz buat tubik sesa ni. Ustaz buat tubik sesa nak tunjuk kepada awak kan. Untuk mudahkan awak. Awak baca ustaz buat lah. Pertama, badan sihat. Yang kedua, terhindar daripada penyakit. Yang ketiga, keselamatan semasa suka terjamin. Yang keempat, apa dia? Mana orang lain? Tak apa. Kita ajar awak ada je. Orang lain tu kalau dia tengok, tak dia masuk. Mabi. Biar ke? Ustaz akan hantar video dah. Dalam mesej. Ustaz rekod ni, Ustaz rekod. Rekod. Yang kelima, mendapat pahala. Yang keenam, menguatkan iman. Menguatkan iman. Iman kita ni akan jadi kuat. Apabila tubuh sihat, semaya pun boleh semaya sempurna molek. Maka iman kita ni akan jadi kuat. Yang ketujuh, umat Islam dimuliakan dan dihormati. Orang akan hormat kepada umat Islam ni. Dia tengok, orang Islam ni orang yang cergas. Tidak kata moyok. Lembek. Tak. Barulah orang hormat. Ustaz, boleh Ustaz jangan cakap benda tu lucu. Jadi kena kuat. Apabila umat Islam ni kuat, maka barulah orang hormat. Tak? Umat Islam dimuliakan dan dihormati. Yang ke-8, tipu, rasuah dan pergaduhan dihapuskan. Apabila kita jaga adab beriadah, maka tidak ada amalan menipu, amalan rasuah dan juga amalan pergaduhan. Ni duk gocoh. Nak main bola kau nak gocoh ni. Tak boleh selang sikit. Pasal dia dah lah main bola. Kadang-kadang kita nak tahan bola kena kaki. Bukannya sengaja. Kadang-kadang setuh sikit ke bola ni nak buat gana. Tak boleh marah lah. Kena ada semangat kesukanan. Jadi apabila kita jaga ada adab bersukan, ada adab beriadah, maka tidak ada penipuan, tidak ada rasuah dan tidak ada pergaduhan. Jadi kita boleh hapus semua tu. Amalan yang negatif tu. Yang ke-9, perpaduan menjadi kukuh. Maka semua orang dapat bersatu padu. Dan akhir sekali, sengketa dijauhkan. Tidak adalah nak bergocah, nak gapo, nak marah, nak masai muka. Nampak tu? Habis meta. Setengah jam. Lebih setengah jam dah. Lebih setengah jam dah. Kemudian seterusnya. Saya tengok kursus aku.
Okey, kita stop dulu. Ustaz tunjuk hok lain pula. Ambil masa sikit dah. Masa sikit. Tunjuk mana ni? Kita tunjuk hok. Mana? Mana dia? Mana? Okey. Okey. Mana? Sisi pesan. Dia tengah motor tu. Kita tunjuk ni. Muta. Motor dia tengah baca. Tengah baca. Tengah baca. Kena baca. Terbit dah. Oh, kena Terbit dah. Okey, kita tunjuk ni dalam WhatsApp tu. Dalam WhatsApp awak tu. Ni kan? Google Phone ni kan? Start with kan? Awak tekan Google Phone tu. Tekan Google Phone. Kena buat ni. Ustaz Wi nama awak tak buat saja. Kemudian masuk nama awak. Sekolah mana. Tulis sekolah mana. Kelas mana. Kemudian tekan next. Sebagaimana biasalah tekan next. Ni nampak ni. Ni nota Ustaz buat ni. Kenapa? Nampak? Nota Ustaz buat ni Ustaz Wi kepada awak. Awak boleh ambil sini. Ustaz Wi belakang ni. Free. Tak payah bayar. Bagus ya Ustaz kan? Tak payah bayar. Orang lain kalau buat nota kena bayar. Kenapa orang jual buku nota kena bayar. Ustaz tak payah bayar. Biar dah. Kemudian bawah tu tekan next. Ni ada 10 soalan awak kena jawab. Kena jawab sesuai ni. Oh my god. Okey, soalan pertama, apakah maksud riadah? Pertama, melayari internet, menonton TV, makan ikut waktu, gerakkan badan untuk menyihatkan badan. Mana so? Bergerakkan badan. Gerakkan badan. Tekan, pilih. Dah. Apakah adab berpakaian ketika beriadah? Memakai baju kurung, memakai pakaian yang menutup aurat, pakai seluar pendek, pakai topi. Mana adab berpakaian? Baju kurung. Baju kurung. Oh. Mana? Nak jogging pakai baju kurung. Cikgu kita buat lalu Adab beriadah pakai pakaian yang menutup Alright. aurat. Kejap. Faris memakai seluar pendek yang menampakkan aurat ketika bermain bola tapak. Adakah tindakan Faris betul? Dia pakai luar pendek. Betul ke? Yang pakai tak. Tidak. Jika kamu ingin beriadah, apakah perkara yang kamu lakukan? Makan dan minum, Jika kamu cooling down, beriadah, apakah menyanyi, kamu makan? pemanasan badan. Hak mana so? Kalau kita nak beriadah, hak mana kita kena buat dulu? Yang ni membawa ke Bawah sekali kena panaskan badan dulu. Kena panas badan dulu, takut glecor ke apa. Tak boleh pakai mai, kena panaskan badan dulu. Okey dah. Apakah kelebihan beriadah bersama kawan? Kebersihan yang terjaga, mengeratkan silaturahim, tidak mendapat redha Allah, maruah diri tercemar. Mana so? Mengeratkan silaturahim. Tak nampak. Memang Ustaz suruh tak nampak. Sebab awak kena jawab ni. Ustaz ngajar awak kecil, tak suruh nampak. Nombor 6. Antara berikut yang manakah adab beriadah? Bergaduh di atas kekalahan, membuang sampah, membuat kecoh, mengamalkan semangat kesukanan. Okey, mengamalkan semangat kesukanan. Sebelum beriadah, kita perlulah memilih kawasan yang sesuai dan berbukit. Sesuai dan bahaya. Sesuai dan berbatu. Sesuai dan selamat. Sesuai dan selamat. Nombor 8. Antara berikut yang manakah aktiviti riadah yang disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab? Ada berapa tak dia? Ingat ke tak? Tak. Hok saya ada nama suruh kat dia. Ada 3 ke? Memanah, berkuda, berenang. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belum berlari dia tak ada suruh. Ni hok saya ada nama royak. Memanah, berkuda, berenang.
1, 2 dan 3. Tak. Ha. Dia bersoalan. 10 je. Beriadah dapat menjadikan fizikal dan mental lebih cergas. Betul ke salah? Kejap. Kalau. Nombor apa? Betul. Bola. Allah, ikut dia jawab ni. Tahu. Kena baca molek. Kena baca molek dah. Menimbang fitnah. Nombor 10. Menimbulkan fitnah dan persepsi negatif. Apa dia tu? Kelebihan mengamalkan adab ataupun akibat mengabaikan adab. Persepsi. Tak faham. Kelebihan ke akibat ni? Menimbulkan fitnah ni kelebihan ke akibat? Kelebihan akibat. Akibat. Akibat lah. Sebab akibat ni benda yang buruk. Tahniah, anda telah berjaya menjawab semua soalan. Barulah tekan submit bawah tu. Submit. Boleh tengok berapa markah awak. Tekan view call. Tengok markah Ustaz boleh berapa? 10 per 10. Tak nampak. 10 per 10. Markah Ustaz 10 per 10. Maksudnya 100 lah tu. Jadi awak kena jawab dah. Boleh? Ada lagi. Dalam WhatsApp tu kena jawab. Jangan tak jawab. Nanti kita jawab. Lepas habis ni. Boleh? Ada nak tanya ke apa? Ada nak tanya ke apa? Tak ada gigi. Jadi hok ada ni berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry lagi tu. Siapa tu? Ramai Ustaz. 7 dah. Okey, 7. 7 orang. Okey, jangan lupa buat tu. Ada soalan? Ada soalan? Ada. Semua faham dah? Faham. Ada 20 minit sebelum pukul 9. Jadi Ustaz bagi masa untuk awak menjawab lah. Ustaz bagi masa untuk awak menjawab. Kalau ada tak faham juga, boleh WhatsApp Ustaz. Ataupun tanya dalam grup pun boleh, tak ada masalah. Tanya dalam grup. Grup pendidikan Islam lah. Boleh? Tak ada soalan? Tak ada dah. Faham lah kau dah? Ada. Jelas dah tu Ustaz banyak tu. Okey. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan membaca surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nampak gambar? Gambar tu tangga-tangga ni. Kita nampak macam sepik. Saja Ustaz tunjuk tangga tu buat apa? Anak royaknya usaha tangga kejayaan. Kita kena berusaha. Kena usaha, kena rajin. Lah. Nampak tangga tu? Bukan saja-saja tu. Ustaz dah tunjuk kepada awak tu. Maknanya usaha tangga kejayaan. Kena berusaha. Kena berusaha. Kena rajin baca, kena rajin buat kerja. Boleh? Kerja radio. Okey, itulah. Ada deh. Okey, pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Itu siapa dia baru masuk nak tubik dah, Melda? Warahmatullahi wabarakatuh. Melda, habis dah Melda. Habis dah. Ustaz buka gun ni. Melda. Melda tu. Ustaz buka gun tu kan tadi Habis dah Melda. Bunyi pun. Habislah. Melda baru masuk. Habis dah. Tak masuk. Dalam cerita gun tu Ustaz. Dalam cerita macam SMK tu. Melda dengar kau? Dengar. Oi, dengar. Mau dengar? Melda dengar? Lag gini. Melda dengar kau? Woi, buta kau buat apa buta? Tak dengar. Tukar. Dia. Wah, tukar apa ni tukar gemik. Tak makan buta. Tukar aku gemik. Melda dengar?
Putar, kau dah Tengah. jawab dah soalan cikgu lagi. Dari tadi aku dah jawab. Emelda dengar ke? Oi, dengar ke tak Emeda? Tahu dia kita. Woi, aku. Wah. Okey, Ustaz nak tutup dah ni. Tak apalah Emelda tu awak tengok dalam video nanti. Kalau siap, Ustaz akan letak dalam WhatsApp dah. Awak boleh tengok situ semula dah. Kita siap tu. Lama siap. Siap tadi. Selesai rekod, Ustaz akan masuk dalam WhatsApp. Siapa dia tak sempat tengok, boleh tengok situ lah. Rakan-rakan awak boleh tengok situ. Emelda pun boleh tengok situ dah. Okey, Ustaz nak tutup dah. Okey, beres. Bye. Assalamualaikum.